Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seminggu lebih saya tidak ke udara dan kali ini kita kembali ke Big Live hari ini. Tapi sebelum kita menjemput kita punya tetamu istimewa iaitu Wabi Fahmi, ada perkaparan berita berita yang menyedihkan rakyat Malaysia, terutama sekali warga Bukit Aman ataupun polis diraja Malaysia, di mana Tan Sri Zaman Khan telah dilaporkan meninggal dunia, mengembuskan nafas terakhir beliau pada jam lebih kurang 10.15 minit pagi ini di Hospital Jantung Negara kerana mengidap beberapa komplikasi terhadap diri Allahyarham. Allahyarham juga telah dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU di Hospital Kuala Lumpur, tapi disahkan kematian Allahyarham bukan kerana COVID-19. So jenazah akan dibawa ke Masjid Bukit Aman setelah selesai solat asar. Jenazah akan disemayangkan di Masjid Bukit Aman dan seterusnya jenazah akan dibawa untuk disemadikan atau dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bukit Kiara pada petang ini. Okey, kita sedekahkan Al-Fatihah buat Allahyarham Tan Sri Zaman Khan. Al-Fatihah. Bismillah. Ya. Okey, kita kembali ke tajuk utama kita hari ini, iaitu kita bersama YB Fahmi. YB? Tok, apa khabar? Baik, Alhamdulillah YB. YB sihat Okay, Alhamdulillah. Saya harap perkabaran kedudukan di kawasan Lembah Pantai telah selesai dengan lockdown, dia punya kuarantin semua, YB selesai ya? Ya, Dan tak ada apa-apa, Alhamdulillah. sekarang perjalanan penghidupan rakyat seperti biasa boleh keluar? Kita dah masuk fasa 2 Lembah Kelang. Ya. Dan tapi masih ada sedikit kekeliruan tentang SOP, terutama bab masjid-masjid. Semalam saya pergi saya pergi solat Jumaat di Masjid di Pantai Dalam. Ya. Bukan seperti yang berlaku yang jadi viral seorang VIP yang potong queue. Ya. Saya pergi ke masjid awal dan Itu di situ sama-sama ataupun di Putrajaya? Putrajaya. Ya. Luar pantai tak ada, insya-Allah kan. Jadi at least saya pergi tengok. Tapi masih ada salah faham berkaitan SOP. Dan saya harap pihak Jawi akan segera bantu penyelarasan ke fasa 2. Cuma sementara waktu saya rasa isu VIP potong queue nak masuk ke masjid ni dia dah agak lama dah ya. Tapi bila ada rakaman video tu yang agak menyedihkan lah ya. Itu yang sampai saya baru terbaca tadi, Perdana baru terbitkan satu berita menyatakan pejabat Perdana Menteri akan lakukan siasatan. Ya. Jadi tak tahulah apa dia nak buat. Tapi pada pandangan saya YB, melalui gambar yang diviralkan dan report yang dikeluarkan tu, video ke gambar ke video, saya rasa itu tidak menyenangkan rakyat. Sebab dah sampai ke masjid, rakyat disuruh beratur, kenamaan diberi masuk, VIP tak kira lah timbalan menteri ke disuruh masuk, lepas tu dia terus kunci pintu tu. Ya. Semain jemaat. Saya itu tak patutlah, tak cantik dan tak baik ya. Ya, tolak tepi politik tolak tepi pandangan politik. Ya, ini bagi saya tak patut berlaku lah. Ya.
Okey YB, tujuan utama kita memanggil YB hari ini bagi kita mendiskusikan tentang plan yang akan ditawarkan oleh Perdana Menteri kepada semua dunia politik dan juga macam mana untuk beliau mentadbirkan kerajaan mengikut pengurusan beliau, di mana transformasi parlimen dan pentadbiran kerajaan ini dikatakan 7 tawaran yang telah dibentangkan ataupun yang akan dibentangkan, 7 tawaran, dan 7 tawaran itu dapat akan dapat merealisasikan macam mana untuk ditransformkan parlimen dan macam mana untuk ditadbirkan kerajaan dengan lebih baik. Adakah YB dengar pasal 7 transformasi ni YB? Ya, dia sebenarnya 7 perkara yang ditawar oleh Tan Sri Mahyadin. Mungkin 3-4 hari sebelum beliau letak jawatan ya. Ya. Dan 7 perkara ni adalah 7 perkara yang sama. Dan sebenarnya dalam beberapa kenyataan pimpinan Pakatan Harapan sebelum ni pernah menyebut, malah juga sebagai respon pada hari Tan Sri Mahyadin mula membawa 7 perkara ni, mencadangkan iaitu tidak lengkap dan tidak mencukupi 7 perkara ini. Malah apa yang difikirkan oleh Pakatan Harapan, kami boleh lakukan ataupun cadangkan lebih banyak dari itu, dan itu harus menjadi mungkin starting point, perbincangan asas yang kita nak fokus, terutamanya isu parlimen, isu fiskal, perbelanjaan kerajaan, khusus dalam bab bantuan kepada rakyat, termasuklah isu moratorium tanpa faedah yang terakru, dan juga beberapa prinsip seperti kebebasan institusi kehakiman dari kacau ganggu ataupun interference dari mana-mana pihak, supaya kes-kes mahkamah terus berjalan dengan lancar, dan sistem keadilan itu tidak diganggu-gugat oleh mana-mana pihak. Jadi seperti yang hari ini, tengah hari tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim ada mengeluarkan kenyataan, dan kenyataan itu menyebut lebih kurang perbincangan di antara pihak pembangkang dengan kerajaan tentang beberapa perkara masih berjalan, belum lagi muktamad dan belum tamat. Dan saya percaya fokus bagi pihak pembangkang ialah kita ambil semangat daripada titah tuanku yang dirakam dalam kenyataan Istana Negara, yang mana kita perlu memberi fokus kepada masalah yang dihadapi rakyat, tapi suasana politik itu, suhu politik itu perlu diredakan, ataupun kita kena ada cooling sikit, cool sikit. Cooling period. Selesaikan masalah, selesaikan masalah COVID, kemudian kita masuk PRU. Dan saya jangka isu politik akan kembali rancak mungkin dalam setahun lebih kurang, bila masa kita bersiap sedia untuk masuk PRU ke-15 insya-Allah. YB, berkenaan dengan 7 tawaran transformasi parlimen, salah satu tawaran itu adalah anti lompat parti. Bukankah ini YB adalah daripada waktu zaman PH patut dilakukan? Ya, betul. Pada waktu itu memang ada ahli-ahli parlimen yang menggesa. Dan mungkin pada waktu itu Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri merasakan belum waktunya, walaupun kita nampak waktu itu yang ramai yang lompat parti masuk ke dalam parti bersatu. Jadi susah untuk Perdana Menteri dari parti bersatu memperjuangkan undang-undang anti lompat parti, walhal parti dia lah yang menerima jumlah paling ramai ahli-ahli parlimen yang lompat hinggalah ke hari ini. Dan bukan keadilan sahaja yang terkesan, tapi UMNO juga antara yang paling awal terkesan. Jadi dalam isu Akta Anti Lompat Parti, dia bukan setakat
akta ataupun undang-undang itu saja. Kita perlu lihat kepada apakah sebenarnya niat ataupun matlamat yang lebih penting. Ya, betul. Bagi saya sebenarnya yang paling penting ialah nilai undi para pengundi. Bila masuk pilihan raya, seseorang pengundi itu telah memberi kepercayaan kepada seorang calon dengan mengundi calon A yang datang dari parti A. Kalau kadang-kadang untuk setengah pengundi, mereka pilih sebab calon A. Kadang-kadang mereka pilih sebab parti A. Tapi bila calon A keluar dari parti A, masuk ke parti B, itu telah melanggari kiranya bai'ah ataupun perjanjian ataupun kiranya undian ya dari yang telah diberi oleh pengundi. Maka apakah cara terbaik untuk menghalang dari perkara itu berlaku ataupun memperbetul keadaan? Jadi ada ahli parlimen yang mencadangkan bukan setakat undang-undang anti lompat parti, tapi mungkin satu undang-undang memecat ahli parlimen, ya, ataupun menukar ahli parlimen. Di setengah negara dia ada apa yang disebut sebagai recall election. Contoh Recall sekarang, election, maknanya election itu dipanggil balik. Dia boleh tukar ahli parlimen ataupun wakil rakyat yang telah diundi. Contoh dekat Amerika Syarikat sekarang ni di negeri California, mereka sedang lakukan satu recall election terhadap governor di California. Kalau Datuk ingat dulu, ada satu ketika 2003 governor California telah kalah dalam satu undian ataupun pilihan raya pemecatan lah kiranya. Kita tak ada perkataan ni lagi sebab dia konsep yang masih baru. Tapi di California tahun 2003, governor waktu itu kalah dan yang dilantik menggantinya ialah Arnold Schwarzenegger. Betul. Ya, Terminator. Ya, saya ingat. Jadi Arnold Schwarzenegger, dia menang bukan pilihan raya terbuka. Ya. Tapi pilihan raya hanya untuk itu. Hanya untuk itu. Ya. Jadi itu yang keadaan yang agak unik ya. Tapi banyak yang perlu dibincangkan sebab kalau kita lihat tapi kalau keadaan seperti itu dilakukan di Malaysia, apa pandangan YB? Perkara ni belum dibincang dan diperhalusi ramai pimpinan dan juga orang awam. Kita kena tahu sama ada rakyat Malaysia boleh terima idea macam tu. Kita boleh cadang tapi kita kena dapatkan pandangan. Sebab mungkin ada yang rasa tak perlu. Mungkin ada yang rasa tak cukup. Ya, ataupun ada yang rasa ini memadai. Ya. Jadi ada 3 ataupun 4 kebarangkalian dan penting untuk kita dengar suara rakyat dalam isu ni. Jadi untuk melengkapkan proses tu, bagi saya dia bukan setakat perbincangan di parlimen, tapi dia harus merakyat supaya bagi saya yang paling penting ialah nilai undi itu kita tak hilang. Kita faham apa artinya bila kita membuang undi dan kita faham apakah tanggungjawab yang ada dalam demokrasi berparlimen antara pengundi dengan wakil rakyat supaya dia tak terhenti selepas tamat waktu pilihan raya. Sekarang ni nampak macam tu. Kan? Tapi kalau ada undang-undang seperti pemecatan ahli parlimen contohnya, itu agak menarik untuk menegaskan pentingnya hubungan antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakili. Jadi itu satu bidang, satu topik yang belum merancak kita bincangkan tapi agak menarik. Cuma isunya ada yang sebutnya ialah isu kos dan siapa yang mengganti. Kalau kita tengok sekarang ni, kalau kita bagi contoh Amerika Syarikat, sekarang ni pun ada berlaku satu recall election ya untuk governor yang sedia ada, Gavin Newsom. Dan sistem di situ pengundi boleh memilih untuk kekalkan governor ataupun pilih yang baru dari kalangan sejumlah. So kalau governor itu kalah, maka dipilih dari kalangan yang lain. So itu yang bagi saya agak menarik lah. Sistem tu saya rasa kita kena kaji sikit. Dia bukan perkara yang mudah dan ada ahli-ahli parlimen yang tak setuju dengan anti lompat parti.
Sebab mereka kata Pasal apa tu, berdasarkan Wabi? pada sebab dia merujuk kepada satu keputusan mahkamah Ya, dalam kes Nordin Saleh, okey. ya, yang menyatakan seseorang wakil rakyat Hmm, berdasarkan Perlembagaan Persekutuan hmm. berhak untuk berpersatuan. Ya, jadi dia ambil takrif berhak untuk berpersatuan itu sebagai dia boleh keluar masuk parti. Ya, Okey. jadi di situ perlu ada keserasian ya, dalam undang-undang. Tapi Bagi ini saya bukan itu persatuan, ini parti politik. dia masih dianggap satu persatuan. Oh, ya Ya, ke? walaupun dia bukan persatuan dalam erti kata Ya, persatuan bulan sabit merah ya, ataupun ya, apa. ya. Ya, Dalam perlembagaan dia menggunakan perkataan itu untuk bermaksud yang mengumpulkan sejumlah orang, ya. Jadi ya, itu ya, apa bentuk pun dia adalah persatuan. ya. Jadi saya nampak memang kena ada pendidikan orang ramai. Setelah kita bincang dengan lebih mendalam, dibincang oleh pakar-pakar, dibincang di kedai-kedai kopi, di masjid-masjid, ya, di rumah-rumah panjang, Hmm. di kampung-kampung, ya, di bandar-bandar. Maka di situ kita boleh faham apakah yang rakyat nak. Ya. Memang mungkin waktu ini rakyat lebih fokus siapa yang boleh bantu sekarang. Ya, Ya, saya ya, tak ada makanan, saya tak ya, ada kerja, ya, ya, saya dah kena halau dari rumah, jadi ya, mungkin dia tak kisah pasal hal tu. ya, Tapi dia masih penting, ya, ya, sebab kita tak boleh tinggalkan dua-dua perkara sebab kita anggap satu lebih penting dari yang lain. Memang ya. sekarang ni kita kena bantu, masa yang sama bila tiba masanya kita kena bantu untuk fahamkan rakyat tentang hak mengundi dan hak dia sebagai pengundi Ya. dan hak dia ke atas sesiapa yang dia undi. Ya. Ya. YB berkenaan dengan satu lagi tawaran yang dicadangkan juga oleh kerajaan, iaitu pelaksanaan undi 18 dalam tempoh terdekat. Pelaksanaan undi 18. Bukankah isu undi 18 ni telah diluluskan oleh Parlimen, YB? Ya, cuma isunya saya difahamkan melibatkan isu bukan setakat pentadbiran tapi ada melibatkan isu perlembagaan, ya. Jadi saya tak berapa faham apa yang dimaksudkan. Tapi keputusan Mahkamah Kuching tempoh hari menegaskan bahawa kerajaan perlu melaksana sebelum 31 Disember. Ya. Jadi saya rasa ini satu perkembangan yang baik. Saya difahamkan ada satu lagi kes di Mahkamah Kuala Lumpur. Sama ada mahkamah akan ambil pendirian yang sama ataupun tidak. Sama ada kerajaan akan membuat rayuan ke atas keputusan itu ataupun tidak. Saya pun tak tahu. Tapi jelas lebih dari 2/3 wakil rakyat telah mengundi. Memilih untuk menurunkan had umur mengundi dari 21 ke 18. Maka itu adalah keputusan yang sah, ya, dan perlu dipatuhi oleh kerajaan. Jadi saya rasa kerajaan tidak ada, sebenarnya itu bukan tawaran, ya. Itu sepatutnya dah bukan tawaran dah. Okey. Dia Okey. adalah setakat pelaksanaan. Okey. Sekarang ni isu pelaksanaan lah, tapi dia bukan tawaran patutnya. Okey. YB, berkenaan dengan yang ketiga pula, pindaan Perlembagaan Persekutuan untuk menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun. Kenapa bukan 2 tahun? Kenapa harus 10 tahun? Oh, kenapa bukan dua penggal? 2 tahun. Ya, 10 tahun 2 penggal, YB. ya, betul. Jadi Sebab kenapa tak mungkin 2 tahun, kenapa harus 10 tahun? Banyak beza ya, tu, YB. Sebab masa kenapa, time kenapa PH bukan tu, masa ya, time dua PH tu penggal? YB semua cakap Perdana Menteri punya had untuk pegang jawatan sepatut 2 tahun. Bukan 2 tahun, dua penggal. 2 pegal, okey. Jadi Dua 10 penggal, tahun ni ya. lah. Ya, tapi ada setengah yang kata kalau dua penggal, kadang-kadang penggal ni tak sampai 5 tahun. Ya, Ada, sebab kita bukan macam UK. ya. Di UK, parlimen dia ada apa yang disebut sebagai fixed term. Fixed term Okey. parlimen, ya. Yang mana penggalnya telah dihadkan Hmm. dan ditetapkan. Hmm. Ya, jadi ditetapkan di UK setiap 5 tahun. So memang dia ada had. Tapi kita mungkin boleh dipendekkan. Ada yang 4 tahun, 4,5 tahun, satu penggal.
Jadi mungkin dicadangkan 10 tahun ni dia nampak lebih baik daripada setakat 2 penggal sahaja. Nampak lebih baik. Tapi ini adalah satu kiranya macam wording yang baru, dan kita perlu tengok pro dan con, dia punya pro dan kontra dia, dan saya rasa kami belum putuskan lagi sama ada setuju ataupun tak. Ya. Dan mungkin yang dimaksudkan kalau kita rata-rata mahu dikekalkan 2 penggal, sebab ada penggal yang mungkin 3 tahun, mungkin ada yang 4 tahun. Kalau dikombainkan dia jadi 7 tahun, bukan 10 tahun. Ya. Tapi mungkin ada kebaikan dihadkan ke 10 tahun. Jadi itu bagi saya adalah perbincangan. Ya. That's why walaupun kerajaan nak pindah perlembagaan, tapi dia perlu adakan perbincangan dengan semua pihak termasuk pembangkang dan bebas untuk dapatkan 2/3. Sekarang ni kerajaan hanya ada sokongan setakat yang kita tahu sebanyak 114 ahli parlimen. Jadi untuk dapatkan 2/3 maksudnya dia mesti at least ada 140. At least 142 macam itulah. Jadi untuk dia mendapat 2/3 untuk luluskan pindaan ini, dia mesti cukup bilang. Untuk dia cukupkan, dia mesti bincang dengan kami lah. Jadi untuk dapatkan undi saya di parlimen, saya kena faham apa rasionalnya dia meletakkan had 10 tahun bukan 2 penggal. Ataupun adakah kami setuju dengan cadangan ini. Dia boleh cadang. Tapi akhirnya kita kena duduk bincang dan putuskan bersama. Okey. Yang keempat tu, tawaran yang keempat adalah keseimbangan keanggotaan jawatankuasa pilihan khas parlimen melibatkan ahli parlimen kerajaan dan ahli parlimen pembangkang. Apakah maksud tu, YB? Dia di parlimen, kita ada apa yang disebut sebagai jawatankuasa untuk meneliti beberapa perkara. Contohnya, jawatankuasa kira-kira wang negara. PAC. PAC. Itu untuk teliti, audit, tanya persoal tentang projek, tentang langkah ikhtiar dasar sebagainya, vaksin contohnya. Itu satu. Tapi ada banyak jawatankuasa yang sebelum ni waktu Pakatan Harapan kita dah tubuhkan, dan jawatankuasa ni untuk semak imbang kementerian-kementerian tertentu untuk kita pastikan menteri-menteri dalam melakukan sebarang tindakan dasar, program, projek dan sebagainya ada elemen kebertanggungjawaban kepada parlimen. Dan ini penting sebab dalam perlembagaan perkara 43/3 berkata dengan jelas bahawa jemaah menteri bertanggungjawab secara bersama kepada parlimen. Maksudnya Cabinet is collectively responsible to Parliament. Sebab untuk mohon bajet tahunan, kerajaan mesti datang ke Parlimen dan mendapatkan persetujuan daripada ahli-ahli Parlimen. Samalah juga bila mereka lakukan sesuatu aktiviti, program. Sekarang ni kita cuma tahu mungkin bila time bajet je kita akan dapat semak apa-apa program yang dilakukan. Kalau ada jawatankuasa, bila-bila masa kita boleh panggil menteri untuk dapatkan penjelasan apa yang menteri maksudkan. Ada setengah orang kata tapi menteri bagi penjelasan dalam media, buat PC dan sebagainya, tak cukup ke? Dia tak lengkap. Sebab jawatankuasa ni kami boleh duduk dan kami adalah wakil rakyat yang telah dipilih. Kami bukan cyber trooper, bukan orang bukan maksudnya ada mandat dan di situ kita boleh segera teliti untuk cadangkan beberapa perkara sebelum keadaan menjadi lebih parah. Seperti yang pernah berlaku sebelum-sebelum ni lah. So harapan kami kalau ada jawatankuasa ni, maka ahli-ahli parlimen dapat berfungsi dengan lebih baik. Satu lagi, Datuk, jawatankuasa ni dia kurang politik. Dia kurang orang kata drama dan sebagainya. Dia sebenarnya mesyuarat-mesyuarat je. Kan? Kalau kita tengok dalam dewan tu, pumpang nak lawan, nak cakap, bangun, nak bergaduh kan. Tapi jawatankuasa ni dia meeting. Dia kira macam PAC lah, bila panggil seseorang datang mesyuarat kan.
Betul. Ya. Itu penting. Ya. So saya setuju dan kami merasakan dialah seimbang dari segi dia punya komposisi, keanggotaan dia, dan kami harap ya lebih banyak jawatan kuasa dapat ditubuhkan. Bukan setakat yang ada sekarang ni, tapi bagilah peluang kepada lebih ramai ahli parlimen menyertai dan ataupun mengetuai, mempengerusikan jawatan kuasa ini. Ada lagi YB berkenaan dengan 7 tawaran yang telah dikemukakan, selain daripada keseimbangan keanggotaan jawatan kuasa pilihan khas parlimen. Yang kelima adalah setiap rang undang-undang termasuk rang undang-undang pembekalan yang dibentangkan di parlimen akan dirunding dan dipersetujui secara bersama. Ini macam mana pula YB? Ya, itu maksudnya kita kena macam saya sebut tadi, contoh untuk luluskan pindaan perlembagaan, dia perlu dapatkan persetujuan 2/3. Kalau dia tak ada sokongan 2/3, maka dia kalah dalam undian itulah. Ya. Dulu Dr. Mahathir, waktu pentadbiran beliau, ada 2 usaha. Pertama untuk turunkan had mengundi, umur mengundi dari 21 ke 18, itu berjaya mendapatkan 2/3. Satu lagi ialah pindaan perlembagaan untuk hubungan antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia dalam perlembagaan. Ya. Itu tidak berjaya. Ada yang kata rundingan gagal, ya, perbincangan tak dapat kata putus. Jadi untuk kerajaan, ya, mana-mana kerajaan, terutama kerajaan yang sekarang ni tidak mempunyai majoriti yang kuat, ya, maka dia perlu bekerjasama. Kalau tak, susah untuk dia nak luluskan undang-undang. Jangkaan saya ini akan menjadi satu proses yang mematangkan politik Malaysia, sebab kita perlu sama-sama berbincang, berdiskusi, give and take, ya, tolak ansur. Ada setengah bab pihak kerajaan yang lebih, ada setengah bab pihak pembangkang yang dapat kata, ya. Jadi itu untuk kita luluskan undang-undang. Terutama untuk bajet. Bajet tu penting. Dan kita tahu bajet ni adalah salah satu dari 2 perkara yang sekiranya kerajaan kalah, bermaksud kerajaan tumbang. Ya. Satu dari 2 perkara. Yang kedua adalah undi tidak percaya. Bukan undi percaya, tapi undi tidak percaya. Ya. Dan bajet ni kalau kerajaan kalah, ya, maksud dia dah tak ada duit dan dia tak ada kepercayaan untuk melaksanakan, ya, tanggungjawab tugas-tugas dia. Jadi penting untuk kerajaan yang hanya mempunyai majoriti 3 ahli parlimen, 3 ataupun 4 ahli parlimen, ya, untuk memastikan bahawa cara kerajaan berhubung dan berinteraksi dengan pembangkang berbeza dengan kerajaan-kerajaan yang dahulu. Dan saya anggap ini adalah satu perkembangan yang baik dan kita alu-alukan. Tapi the devil is in the details, orang kata, ya. Kita kena teliti apa sebenarnya yang dimaksudkan secara praktikal. Adakah kami akan dilibatkan dari alif sampai ke ya, ataupun hanya bila dah hujung-hujung tu, kan? Dah dekat nak masuk ya baru kita dijemput, tak boleh lah, kan? Tapi kami pun faham dia kalau nak daripada alif pun lah. Ya, betul. Ya, jadi ataupun bukanlah sampai ke hujung maksudnya. Sekarang ni kami cuma tahu dokumen bajet tu waktu ia dibentang. Kali ni untuk tahun ini bajet ni, ya, kami harap kami boleh dilibatkan lebih awal. No surprises, tapi kami pun tak nak lihat dalam keadaan pandemik ni, terutama sekarang, ya, bantuan untuk rakyat tu terhenti. Jadi kami nak kerajaan bagi fokus, ya, yang mengutamakan rakyat. Okey YB, berkenaan dengan dua tawaran yang terakhir, iaitu ahli parti pembangkang akan dilibatkan dalam Majlis Pemulihan Negara
MPN untuk memberikan pandangan dan cadangan penambahbaikan, dan juga ketua pembangkang akan diberikan saraan dan kemudahan yang setaraf dengan seorang menteri. Dua yang terakhir ni. Apakah pandangan YB tentang? Untuk Majlis Pemulihan Negara, secara dasarnya kami okey. Tapi bila baru-baru ni dinobatkan, di apa nama ni, diumumkan bahawa pengerusinya ialah Tan Sri Mahyadin, maka pihak pembangkang dah mula rasa ada something yang tak berapa betul ni, kan? Jadi Jadi tarik diri lah lebih kurang. kami tak kata tarik diri, ya, tapi kami perlu teliti cadangan apa yang dimaksudkan dan apakah sebenarnya komposisi. Jadi saya rasa ada wakil-wakil dari pihak pembangkang, khususnya dari Pakatan Harapan, yang ada berbincang dengan pihak kerajaan tentang hal ni, dan mungkin bila tiba masanya kami boleh umumkan apa pendirian kami. Dalam isu saraan dan apa-apa kemudahan kepada ketua pembangkang bertaraf menteri, sebenarnya kami, saya tahu, saya kenal ketua pembangkang, Datuk Seri Anwar. Dia tak pernah minta perkara tu, dan bagi dia mungkin dia rasa janggal, ya, sebab akan ada orang yang merasakan adakah ini satu usaha untuk mendiamkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun siapa-siapa yang menjadi ketua pembangkang. Ya, jadi kita tawarkan jawatan seperti ini. Perkara ni sebenarnya tak diminta. Malah berasa sedikit kekok lah, sebab kalau dalam keadaan rakyat hadapi kesusahan, ada yang hilang kerja, hilang rumah, hilang kereta, hilang nyawa, tiba-tiba ketua pembangkang yang nak perjuangkan hak rakyat dapat kemudahan macam menteri, kan? Jadi rasa macam tak cantik lah. Jadi ada beberapa pandangan yang telah diutarakan oleh pembangkang. Sebenarnya yang lebih penting dari isu saraan ataupun allowance ke apa ke, sebenarnya ialah akses kepada maklumat. Ketua pembangkang dalam mana-mana demokrasi berparlimen, sebenarnya dalam sistem ala Westminster, ketua pembangkang setaraf bukan dengan menteri. Dia sebenarnya setaraf dengan Perdana Menteri. Ya, kalau kita lihat, ya, di United Kingdom, dari segi protokol, ya, Perdana Menteri dan ketua pembangkang itu dia tak jauh, ya, kedudukan dia. Kalau di Malaysia, kalau kita lihat kepada protokol yang sedia ada, kedudukan, ya, dalam contohnya di Istana Negara, ya, kalau ada program rasmi, dari segi protokol, bukan saya nak ungkit, tapi Perdana Menteri dan ketua pembangkang tu jauh di bawah, nombor 29 ke 23 ke lebih kurang, jauh ke bawah. Tapi dia bukan pasal kedudukan. Ya, isu yang paling mustahak dalam keadaan sekarang ialah isu data, isu maklumat, isu akses kepada apa yang sebenarnya sedang berlaku. Kalau kita utamakan program-program yang betul-betul boleh membantu rakyat, maka fungsi sebenar ketua pembangkang untuk membantu ialah dengan memastikan maklumat yang sampai kepada beliau betul-betul boleh ke arah memberi kritikan membangun. Dan sekarang ni di pihak pembangkang, biasanya kami kena tunggu sehingga ada whistleblower, orang yang pecahkan maklumat ataupun macam mana. Dan kalau kita lihat, ya, biasanya dia adalah berasaskan kepada mungkin secebis maklumat yang kami terima di sini ataupun yang dibayangkan dalam media di sana. Itu tak patut berlaku lah. Jadi saya lihat yang menjadi keutamaan bukan isu saraan ataupun jawatan. Dia lebih kepada maklumat dan akses, ya. Kalau diberikan kedudukan yang setaraf dengan contohnya menteri ataupun Perdana Menteri, terutama dari segi nak mohon, nak dapatkan maklumat. Berapa ramai sebenarnya rakyat Malaysia yang telah kehilangan kerja pada waktu ini. Ya. Maklumat macam tu
saya sebagai ahli parlimen, saya sendiri pun patut dapat maklumat tu. Tapi tak dapat. Kalau kami mohon mungkin lambat lah kan. Jadi ada beberapa perkara yang akan menjadi keutamaan. But I can assure you, it's not about gaji ke allowance ke dapat outrider ke. That is not the concern lah. Ya, ya. So, YB, difahamkan YB ada mesyuarat sebentar lagi. Jadi apakah conclusion YB tentang 7 tawaran untuk transformasi parlimen dan juga pentadbiran yang akan dicadangkan oleh Perdana Menteri ini? Saya lihat ini adalah permulaan yang baik. Dia belum konklusi, dia belum kata putus dan belum dipersetujui oleh pihak pembangkang. Perbincangan berterusan, sedang berjalan, dan saya lihat bagi kami sangat penting yang diutamakan ialah rakyat. Yang diutamakan adalah proses memulihkan negara, ekonomi dan rakyat itu sendiri. Jadi berpegang pada semangat itu, maka saya percaya pimpinan pembangkang akan melakukan apa yang patut, dan kami menjunjung titah tuanku dan memahami kiranya hasrat yang ingin disampaikan oleh raja-raja pemerintah bahawa kita untuk sementara waktu ini ketepikan isu politik dan fokus kepada rakyat. Saya rasa dari segi persiapan untuk pilihan raya itu akan berterusan, akan diteruskan. Dan walaupun ada sebarang persefahaman di antara pembangkang dengan kerajaan, ia tak bermaksud kami sertai kerajaan perpaduan. Kami terus berkhidmat sebagai pembangkang. Maka persefahaman itu adalah terhad, very limited, kepada beberapa perkara yang khusus sahaja. Contohnya undi percaya ataupun bajet, itu sahaja. Itu yang menjadi maksimum ataupun line ke dalam persefahaman itu. Tidaklah sampai kami akan masuk Perikatan Nasional ke Barisan Nasional ke, tak sampai ke tahap itu. Kami akan terus berkhidmat sebagai pembangkang yang setia kepada tuanku di Parlimen untuk menjadi suara rakyat, untuk mengharapkan dan memperjuangkan keadilan untuk rakyat, insya-Allah. YB, jangan lupa bukan saja untuk menghormati dan juga setia kepada Istana Negara Agong dan perlembagaan dan sultan-sultan, juga setia kepada pengundi-pengundi, YB. Memang. That goes without saying, Dato'. That goes without saying. Okey, YB, terima kasih. Teruskan dengan mesyuarat YB dengan majlis YB itu. Kita akan berjumpa lagi sekiranya kita ada apa-apa isu yang terbaru akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.